Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar macam mana kita nak lukiskan garisan pantulan. Pada pembelajaran yang lepas, kamu telah belajar macam mana kita nak lukiskan suatu imej di bawah pantulan, di bawah garisan pantulan. Okey, baik. Okey, kamu dapat tahu bahawa jarak serenjang antara objek dan juga imej adalah sama, kan? Okey, contohnya pada latihan 5. Ini adalah soalan latihan 5, soalan B. Okey, contohnya pada objek A. Okey, contoh yang ni. Dan juga titik pada imej, iaitu A prime. Titik yang sama. Okey, kalau kamu perasan, okey, jarak dia adalah sama dengan garis pantulan. Okey, kalau kat sini kamu kira 1,5 petak. 1,5 petak. Okey, automatik. Okey, titik yang sama A prime ke garisan pantulan pun sama. Okey, ini adalah 1,5 petak. 1,5 petak. Okey, jadi dekat sini kita dapat simpulkan bahawa bila kita nak cari garisan pantulan, okey, jarak antara objek dan imej ke garisan pantulan kedua-duanya adalah sama, iaitu 1,5 dan juga 1,5. Okay, ini adalah salah satu contoh. Okey, seterusnya contoh pada latihan 5 soalan C. Okey, kalau kamu tengok, okey, ini adalah objek A dan ini adalah imej A prime yang kamu telah dapat pada kelas yang lepas. Okey, kalau kita ambil salah satu titik, contohnya titik yang ini. Okey. Dan titik yang sama pada A prime adalah di sini. Okey, kalau kamu tengok, jarak antara A nak ke garisan pantulan adalah 1. Okey, ini pun sama. Jarak garisan pantulan kepada titik A prime adalah 1. Okey, nah. Jadi, jarak dia adalah sama. Okey, kalau kita tengok titik yang lain, contoh pada titik ni dan titik yang sama pada A prime. Okey, titik A ini ke garisan pantulan adalah sebanyak 2 petak. Dan garisan pantulan kepada titik ini adalah sebanyak 1 petak dan 2 petak. Okey, jadi kita dapat simpulkan juga di sini bahawa kalau kita nak buat garisan pantulan, jarak kenalah sama objek ke garisan pantulan dan juga jarak ke titik garisan pantulan ke A prime kat sini. Okey, nah. Okey, baik, kita masuk kepada latihan. Okey, cuba tengok latihan 7 muka surat 5. Okey. Di mana soalan H adalah imej kepada G di bawah pantulan garis MN. Okey, dia suruh lukis garisan MN tersebut. Okey, kita tengok dulu soalan C. Okey, soalan C dia bagi objek G, imej adalah H. Okey, baik. Kalau kita dapat soalan yang seperti ini, okey, kalau dapat soalan seperti ini, senang sahaja. Mula-mula kita cari titik yang sama. Okey, contoh. Okey, ni objek kan? G objek kan? Okey, kita contohnya cikgu ambil titik yang di sini. Okey, nah. Jadi, pada imej, okey, titik mana yang sama dengan titik yang cikgu tanda dekat G? Okey, titik ni kan? Titik yang sama dia adalah di sini. Okey, settle. Okey, jadi kita kira petak dia. Okey. Kat sini ada 1, 2. Okey, ada 2. Okey. Jarak
titik ni, jarak objek ke image pada titik ni ada 2 petak. Sini ada 2 petak. Okey, jadi kita nak lukis garisan pantulan. Tadi kita faham kalau garisan pantulan, jarak dia mesti adalah sama. Kalau 2, sini mestilah jarak dia sini 1, sini 1. Jadi titiknya mestilah berada di tengah. Faham tak? Okey, seterusnya adalah dapat 1. Kita ambil titik lain pula. Contoh objek cikgu ambil titik ni. Dekat sini titik yang sama pada image. Okey, jadi kita kira petak dia. Kat sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 petak. Jadi kalau kita bahagi sama banyak, agak-agak garisan pantulan tu dia akan berada di sinilah. Kita bahagi 2. Jadi jarak dia sini 2, sini 2 petak. Jadi cuba garis. Kalau kita garis, sini M, garisan M, sini M. Baik. Kalau tadi kita dah garis, kalau kamu tengok jarak titik, ni objek ke garisan pantulan adalah 2, sini pun daripada garisan pantulan ke titik image pun 2. Jarak dia adalah sama. Jadi ini adalah MN. Satu garisan pantulan. Okey, kita pergi kepada soalan A pula. Okey, kalau kamu dapat soalan macam ni, apa yang kamu perlu buat adalah, G adalah objek, H adalah image. Pertama sekali, kamu garis dahulu G kepada H. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini, boleh tak kamu agak pembahagian untuk gariskan garisan pantulan? Tak boleh kan? Kamu tak boleh nak agak. Kalau tak boleh nak agak, kita ada satu lagi kaedah, iaitu kita akan lukis garisan serenjang menggunakan jangka lukis. Ingat tak macam mana nak lukis garisan serenjang? Kita pernah belajar dah. Baik. Dengan menggunakan jangka lukis, kita akan buat satu garisan serenjang. Jadi ambil jangka lukis, pergi ke titik G. Kita buat satu penanda. Di atas dan juga di bawah. Begitu juga pada titik H. Kita tanda di atas dan juga di bawah. Kita tanda sampai dapat persilangan di atas dan juga di bawah. Bila dah dapat persilangan, kita ambil pembaris. Kita pastikan kena pada titik persilangan di atas dan di bawah. Jadi bila dah confident, kita garis. Bila dah garis, kamu boleh tengok kat sini pembahagian pada titik G, iaitu objek. Sini 1,5. Dan kepada image titik H, 1,5. Jadi boleh dikatakan bahawa garisan yang kita lukis tadi adalah garisan M dan M. Seterusnya adalah latihan 8. Latihan 8. Dalam rajah yang berikut, J dipetakkan kepada J prime di bawah suatu pantulan. Huraikan pantulan yang terlibat. Jadi J ni, ia merupakan objek
dan J prime adalah image. Okey. Okey, huraikan pantulan yang terlibat. Okey, kita fokuskan dulu pada soalan A. Okey, ambil contoh soalan A. Okey, contoh soalan A diberi titik J berada di koordinat 4, negatif 4. J prime berada di koordinat 4, negatif 2. Okey, kalau kita tengok jarak antara J dan J prime di sini adalah sebanyak 1 petak, 2 petak. Okey, kat sini sebanyak 2 petak. Okey nah, jadi kita dah belajar dah sebelum ni, kalau kita nak nak buat garisan pantulan, pembahagian petak dia adalah sama. Jadi kita boleh simpulkan, okey, kat sini mesti dia punya berlakunya garisan pantulan. Okey, jadi cuba kita garis dekat situ. Bila kita garis pada titik yang kita tanda tadi, okey, betul lah. Okey, J ke sini adalah 1 petak dan J prime ke sini adalah 1 petak. Okey, jadi ini adalah garisan pantulan. Okey, jadi soalan dia huraikan pantulan yang terlibat. Macam mana kita nak tulis? Okay, jadi kita boleh tulis seperti ini. Okay, jadi kita tulis J prime ialah image di bawah paksi pantulan. Okey, kat mana paksi pantulan kita? Dia terletak di garisan Y sama dengan, okey, ini adalah negatif 3. Jadi kita tulis J prime ialah image di bawah paksi pantulan Y sama dengan negatif 3. Okey nah, itu jawapan kita. Masih di latihan 8. Okey, kita tengok dekat soalan D. Okey, ini soalan D kita. Okey, J dan juga J prime. Okey, ingat tak cikgu cakap kalau ada soalan berbentuk macam ni, kita cari bucu yang betul lah, bucu ataupun titik yang sama bagi objek dan image. Okey, satu contoh adalah cikgu tengok objek dekat sini kan. Cikgu ambil titik ni. Okey, kalau J prime, titik yang sama adalah di sini. Okey nah. Okey, cuba kita tengok jarak. Okey, jarak titik pada objek ini ke titik ini pada J prime. Okey, adalah sebanyak 1 petak, 2 petak. Okey, jadi pembahagian dia kalau kita nak tengok dekat tengah-tengah, ambil tengah-tengah, mesti dah dilalu garisan pantulan kita akan duduk dekat sini. Okey, baru 1. Okey, jadi kita nak confirmkan betul-betul, kita ambil lagi 1 titik. Okey, 1 lagi titik. Objek kita ambil yang ni. Image kita ambil yang ini. Okey. Titik pada objek ini, kita ke titik pada image ini adalah sebanyak 1 petak, 2 petak. Kalau kita nak ambil yang berada di tengah-tengah, okey, mestilah di sini. Jadi kita tanda. Okey, boleh? Okey, dah dapat dah 2 tanda, kita boleh terus garislah. Okey nah. Okey, jadi ini adalah kita punya garisan pantulan. Kita labelkan dia sebagai PQ.
PQ. Cikgu labelkan dia sebagai PQ. Kalau kamu nak labelkan dia sebagai RS ke, SY ke, terpulang. Okey nah. Okey, jadi macam mana kita nak buat huraian dia? Okey, ni dah betul dah lah ni. Kita dapat lukis ni dah betul dah. Jadi cuma kita nak tulis huraian macam tadi sahaja. Okey, kita boleh tulis J prime ialah imej di bawah paksi pantulan pada garis lurus PQ. Okey, macam ni kita nak buat huraian bagi soalan D. Okey, bagi nak tambah lagi pengukuhan kamu. Okey, kamu pergi ke latihan 7 tadi. Okey, buat soalan B. Okey, dan juga latihan 8. Kamu boleh buat soalan B dan juga soalan C. Okey nah. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.